Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Azam bin Abdul Aziz dari SMK Datuk Dan Musa Al-Haj akan membentangkan inovasi yang telah saya hasilkan iaitu aplikasi DATX. Baiklah, saya merupakan guru subjek asas sains komputer tingkatan 1, 2, 3 dan juga subjek sains komputer tingkatan 4 dan 5. Baiklah, kita terus kepada pembentangan saya pada hari ini. Kita sedia maklum, PKP telah pun dilaksanakan dan menyebabkan sekolah terpaksa ditutup. Jadi para pelajar terpaksa belajar di rumah dan melaksanakan PDPR. Oleh itu, saya perhatikan PDPR ini memberikan kesan kepada para pelajar. Jadi saya telah pun melaksanakan satu soal sidik kepada para pelajar saya. Jadi saya minta para pelajar saya senaraikan topik yang mereka tidak dapat faham ataupun tidak dapat menguasai dengan baik. Hasil daripada soal sidik tersebut, saya dapati 88% ataupun 15 daripada 17 orang responden yang menyenaraikan topik geologi ini sebagai topik yang sukar untuk difahami. Berkaitan itu, saya telah pun mengenal pasti beberapa masalah, iaitu yang pertama, pelajar tidak dapat memahami topik geologi dengan tidak dapat mengenal pasti dan melukis simbol geologi. Yang kedua, pelajar keliru dengan geologi asas dan juga geologi gabungan. Dan yang ketiga, guru itu sendiri tidak mempunyai bahan bantu mengajar yang sesuai untuk menerangkan konsep di dalam topik geologi ini. Baiklah, objektif yang saya tetapkan untuk menghasilkan inovasi ini yang pertama meningkatkan penguasaan murid terhadap topik geologi. Okey. Yang kedua membantu murid untuk memahami konsep dalam topik geologi secara sendiri. Sebab kita masa itu belajar dalam keadaan PDPR, belajar secara sendirilah. Okey. Yang ketiga, inovasi ini juga boleh digunakan untuk membantu guru dan dijadikan sebagai bahan bantu mengajar ketika berada di dalam kelas. Kumpulan sasaran yang saya tetapkan di dalam inovasi ini, yang pertama ialah pelajar yang mengambil mata pelajaran sains komputer. Yang kedua, guru yang mengajar subjek sains komputer. Okey. Baiklah, jika kita lihat, idea yang saya cuba aplikasikan dalam inovasi ini adalah saya ingin menggabungkan elemen-elemen multimedia dalam satu tempat, iaitu elemen grafik, animasi dan juga audio sebagai satu bentuk pengukuhan kepada para pelajar supaya mereka lebih faham dan dapat ingat dan menguasai topik geologi ini dengan lebih baik. Baiklah, proses pembangunan inovasi ini saya menggunakan SDLC ataupun System Development Life Cycle, iaitu kitaran hayat pembangunan sistem yang mengandungi 5 fasa. Yang pertama ialah analisis masalah, telah saya laksanakan sesi soal selidik dan saya kenal pastilah masalah yang perlu saya selesaikan. Yang kedua pula adalah reka bentuk penyelesaian. Maknanya saya lakukan lakaran awal dan juga saya bentuk algoritma untuk saya menyelesaikan masalah yang telah saya kenal pasti. Dan yang ketiga, saya laksanakan pembangunan inovasi. Maknanya daripada lakaran awal tadi, saya mula mengekut, iaitu membangunkan aplikasi ini dan juga sistem inilah. Yang keempat, saya laksanakan uji dan nyahralan supaya inovasi yang saya bangunkan ini adalah bebas daripada ralat dan juga dapat capai objektif. Dan akhir sekali saya lakukan dokumentasi dan juga sesi sebar luas. Saya telah menggunakan perisian dan juga aplikasi ini untuk saya bangunkan inovasi. Baiklah, ini adalah paparan kepada inovasi yang telah saya bangunkan. Jika tuan-tuan dan puan-puan dapat lihatlah. Okey, paparan yang pertama, kedua dan yang ketiga. Ini adalah paparan yang berada di dalam aplikasi ini yang jika dilihat menggunakan telefon pintar. Baiklah, isu ataupun masalah yang saya selesaikan menerusi inovasi ini. Yang pertama, meningkatkan penguasaan pelajar terhadap topik geologi dengan dapat menyenarai dan melukis simbol geologi. Perkara ini terkandung di dalam SKP subjek sains komputer tingkatan 5. Yang kedua, sebagai bahan bantu mengajar guru ketika menerangkan konsep geologik ketika dalam kelas. Jadi digunakan sebagai BBM lah oleh guru dalam kelas. Baiklah, selain boleh digunakan sebagai BBM dalam kelas, aplikasi ini juga boleh digunakan sebagai bahan pembelajaran secara kendiri. Kita sedia maklum PKP berlangsung, PDPR dijalankan, para pelajar di rumah, jadi para pelajar boleh gunakan aplikasi ini untuk mereka menambah pengetahuan dan juga memahami konsep secara kendiri dengan menggunakan aplikasi ini.
Baiklah, untuk kos inovasi disebabkan aplikasi ini dibangunkan menggunakan perisian dan juga bahasa pengaturcaraan sumber terbuka dan percuma. Jadi kos yang digunakan ada RM0. Aplikasi ini boleh diakses menerusi yang pertama web browser komputer. Ini boleh digunakan oleh guru untuk dijadikan sebagai BBM. Guru boleh tayang di hadapan kelas dan tunjukkan simulasi ataupun konsep yang terkandung di dalam aplikasi ini. Yang kedua adalah aplikasi Android. Para pelajar boleh memasang aplikasi ini di telefon pintar mereka kerana kita sediakan dalam format APK. Kemudian yang ketiga adalah web browser telefon pintar. Kita sedia maklum pelajar mempunyai limitasi storan dan juga pemproses dalam telefon pintar mereka. Jadi para pelajar boleh gunakan kaedah ini dengan membuka aplikasi ini menerusi pautan yang disediakan. Baiklah, saya telah jalankan ujian pra dan juga ujian pasca bagi mengenal pasti dan juga menilai keberkesanan inovasi ini. Jika kita lihat daripada dapatan ujian ini, perbezaan ketara dilihat antara jumlah dapatan bilangan yang mendapat markah penuh antara ujian pra dan ujian pasca. Ujian pasca menunjukkan para pelajar yang mendapat markah penuh lebih tinggi berbanding sebelumnya. Dan responden yang saya ambil adalah dalam kalangan 17 orang murid lah yang mengambil mata pelajaran sains komputer di 3 buah sekolah yang menawarkan subjek sains komputer di daerah Jelebu, iaitu SMK Datuk Undang Musa Al-Haj, SMK Datuk Undang Syed Ali Al-Jufri dan juga SMK Undang Jelebu. Baiklah, ini adalah sesi sebar luas yang telah saya laksanakan. Saya hasilkan video YouTube sebagai panduan kepada para pelajar ataupun sesiapa yang ingin gunakan untuk mereka tahu cara menggunakan aplikasi ini. Dan yang keduanya, saya telah melaksanakan sesi Google Meet bersama para pelajar yang mengambil mata pelajaran sains komputer di sekitar daerah Jelebu. Jadi saya gunakan aplikasi ini, jadi para pelajar boleh tengok dan dia lebih faham tentang penggunaan aplikasi ini di samping mereka menambah kefahaman tentang topik gate logik. Baiklah, saya juga telah mendapatkan maklum balas daripada rakan-rakan guru yang telah pun menggunakan aplikasi ini. Ini adalah dapatan yang saya dapati, respon daripada mereka, mesra pengguna, penggunaan video dan kurang teks yang menjadi daya tarikan. Kemudian ada latihan yang dapat menarik dan juga membantu pelajar untuk lebih faham dan juga inovasi ini dapat capai objektif dan juga memberi positif lah kepada para pelajar. Baiklah, ini adalah paparan inovasi yang telah saya hasilkan. Ini menerusi medium laman web. Jadi guru boleh gunakan ketika di dalam kelas. Jadi guru boleh paparkan di hadapan kelas untuk sebagai bahan lah ketika mengajar. Jadi guru perlu login terlebih dahulu untuk menggunakan inovasi ini. Dan ini adalah paparan hadapan untuk guru dan di sebelah sini ada menu. Jadi guru juga boleh lihat senarai pelajar yang berada di bawah ataupun yang berada di dalam kelas tersebut. Ini adalah bahan-bahannya seperti jadual, geologi asas dan juga aktiviti. Jika saya ambil satu contoh, ini adalah geologi yang saya masukkan. Saya menggunakan elemen animasi dan juga saya juga selitkan audio. Jika saya play di sini, akan keluar audio lah. Aplikasi DATX direka khusus untuk membantu pelajar tingkatan 5 yang Baiklah, saya juga memasukkan aktiviti. Contohnya seperti ini. Jadi pelajar boleh nampak jika menggunakan get logik dan kalau input yang pertama 1, input kedua 0, apa akan terhasil? Jawapannya ialah output 0. Jadi para pelajar boleh gunakanlah ini untuk lebih faham konsep dalam get logik. Okey. Baiklah, untuk paparan pelajar sama juga. Pelajar menggunakan link yang sama. Jadi paparan untuk pelajar sedikit berbeza. Untuk paparan hadapan, kemudian para pelajar terus di bahagian menu ada bahan-bahan yang mereka boleh gunakan untuk pembelajaran secara kendiri. Jika kita lihat, sini ada jadualnya. Ada audio, ada animasi, ada kuis. Kita juga menyediakan kuis. Kuis ini sebagai pengukuhan kepada para pelajar. Untuk paparan secara web browser menggunakan telefon pintar, inilah paparannya. Para pelajar akan lihat seperti ini. Menggunakan aplikasi APK tersebut pun paparannya seperti inilah. Lebih memudahkan dan pelajar lebih nampaklah. Audionya berada di bawah. Kita cuba lihat aktiviti pengukuhan. Beginilah bentuknya. Para pelajar boleh pilih input 1, contoh 0, boleh semak dan jawapan akan dipaparkan di bawah. Baiklah, sekian saja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.